Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton yang menonton video pada hari ini. Jadi pada video kali ini kita akan merungkai dan juga mempelajari bab 7.1 Matlamat dan bentuk penentangan masyarakat tempatan yang berada di Malaysia, serta kita akan mempelajari tentang tokoh-tokoh dan juga matlamat penentangan mereka. Kita juga akan merungkai isi-isi yang terdapat dalam bab 7.1. Kumpulan ini terdiri daripada Cikgu Farihan selaku guru pembimbing, Dina Atirah, Irbah dan juga saya Hazimah Asfar dari kelas 3 Smart. Tanpa membuang masa, mari kita teruskan dengan bab pertama kita iaitu bentuk dan juga matlamat penentangan masyarakat tempatan. Antara sebab dan matlamat masyarakat tempatan menentang kuasa barat adalah untuk mempertahankan hak dan kedudukan pemerintah tempatan, mengembalikan dan mengekalkan sistem pentadbiran tradisional dan menentang pentadbiran dan peraturan baru. Terdapat 3 bentuk penentangan yang dilakukan oleh masyarakat tempatan. Yang pertama adalah penentangan bersenjata. Yang kedua, mencabar perjanjian. Dan yang ketiga, menggunakan sistem perundangan. Dalam bab ini, kita akan belajar 10 tokoh yang menentang kuasa barat di negara kita. Penentangan Dor Said di Nanning. Dor Said atau nama sebenar beliau Abdul Said bin Omar berasal daripada suku Semelenggang dan dilahirkan pada tahun 1773. Beliau juga dikenali sebagai penghulu Nanning Seri Merah Raja Dor Said. Dor Said menentang British kerana British mengenakan bayaran cukai hasil tahunan sebanyak 1/10 terhadap Nanning, dan Dor Said mendakwa bahawa Nanning ialah sebuah negeri yang merdeka. Jadi, beliau bersepakat dengan Yang Tuan Muda Raja Ahli dari Rembau, Pembesar Seri Menanti, Datuk Kelana Sungai Ujong, Penghulu Remai dan Rechat, Penghulu Linggi Johor dan Ulu Muar. Dengan pakatan ini, beliau berjaya mengumpul kira-kira 4,000 orang hulu balang Melayu untuk menentang British. Maka dengan itu, Dor Said dan pengikutnya berjaya mengalahkan British dalam Perang Nanning pertama yang berlangsung pada tahun 1831. Pemufakatan Dor Said dan pembesar Melayu yang lain tak kekal lama kerana British telah berjaya memecah belahkan pakatan tersebut. Yang Tuan Rembau dan pembesar lain enggan memberikan bantuan kepada Dor Said dalam Perang Nanning kedua yang berlangsung pada tahun 1832. Maka dengan itu, British berjaya menakluki pusat pentadbiran Nanning iaitu Tabo dan menyatukan Nanning dengan Melaka. Yang Tuan Antah merupakan anak Raja Radin Yang Tuan Besar Negeri Sembilan pada tahun 1833 sehingga 1861. Beliau dilantik sebagai Yang Tuan Seri Menanti pada tahun 1875. Beliau mempunyai 2 sebab mengapa beliau menentang. Yang pertama, campur tangan British di Sungai Ujong mengugat kedaulatan bangsa. Yang kedua, beliau bimbang British akan meluaskan kuasa ke wilayah di sekitarnya. Beliau memimpin 4,000 orang pengikutnya menentang Datuk Kelana yang disokong oleh pasukan tentera British. British berjaya mengalahkan pasukan Yang Tuan Antah di Paroi dan Bukit Putus. Pada tahun 1876, bagi dia berunding dengan Gubernur Negeri-Negeri Selat William Jervois. Kemudian Yang Tuan Antah dilantik sebagai Yang Tuan Besar Seri Menanti oleh British. Dato' Bahaman. Nama sebenar beliau adalah Abdul Rahman bin Imam Noh. Beliau merupakan pembesar Temerloh setelah kematian orang kaya Indra Segera. Terdapat 2 sebab Dato' Bahaman menentang. Yang pertama, kehilangan hak mengutip cukai. Dan yang kedua, pembinaan palai polis tanpa pengetahuannya. Pada 1891, beliau menghantar gerakan menentang British dengan bantuan Tok Gajah dan Mat Kilau. 1894, pengikutnya menawan Kuala Tembeling dan Jerak Ampai. British menghantar Colonel Walker dan berjaya menawan semula Jerak Ampai. Beliau, Tok Gajah dan Mat Kilau berundur ke Kelantan dan Terengganu, lalu menadakan akhirnya Perang Pahang. Penentangan rentap di Sarawak.
Rentak atau nama asal beliau Libau. Dilahirkan pada 1800. Merupakan pemimpin orang Iban di Sungai Sekerang dan Sungai Saribas. Digelar Raja Ulu dan Raja Darat. Rentak membawa maksud penggoncang dunia. Rentak menentang kuasa barat di Sarawak kerana James Brooke menuduh Rentak sebagai lanun dan penempatan orang Iban dihapuskan oleh James Brooke. Jadi, pada tahun 1853, Rentak menyerang kubu Brooke di Nangas Kerang. Seorang pegawai James Brooke, iaitu Alan Lee, terkorban. Pada tahun 1854 pula, menyerbu kubu Rentak di Sungai Lang. Jadi, Rentak pun mengundurkan diri ke Bukit Saduk. Pada tahun 1857, Charles Brooke menggempur Rentak di Bukit Saduk. Rentak berjaya mengundurkan pasukan Charles Brooke. Dan pada tahun 1858, Charles Brooke menggempur kubu Rentak di Bukit Saduk untuk kali yang kedua. Dan pada 1861, Charles Brooke ni tak puas hati lagi, dia menyerang lagi Rentak buat kali yang ketiga. Jadi Rentak pun dah penat, jadi dia pun berundur ke Entabai. Beberapa tahun kemudian, beliau meninggal dunia. Sharif Masaho. Beliau merupakan pembesar Sarikei di kawasan Sungai Rajang. Berasal dari kampung Inggan dan beliau dilantik oleh Sultan Abdul Mumin pada tahun 1849. Sebab penentangan beliau merupakan yang pertama, Sarikei diletakkan di bawah pentadbiran Brooke menyebabkan kewibawaan Sharif Masaho tergugat. Yang kedua, beliau hendak mengusir James Brooke bagi mengembalikan kuasa pembesar tempatan yang terjejas. Pada 1860, beliau mengadakan pakatan sulit dengan Datuk Patinggi dinasti Brooke di Kuching. Beliau mengajak orang Melayu serta Dayak. Beliau menggunakan jalan laut untuk menyerang Kuching dari arah barat, manakala Datuk Patinggi Abdul Gapur menyelancarkan serangan dari arah timur. Kemudian Brooke mematahkan serangan ini menggunakan kapal perang dan senjata moden. Akhirnya, kedua-dua mereka telah dibuang negeri oleh Brooke. Tok Janggut. Nama sebenar beliau adalah Haji Hassan bin Munas. Beliau dilahirkan pada tahun 1853 di Kampung Jemur Pasir Putih, Kelantan dan menerima pendidikan di Kelantan dan di Mekah. Terdapat 3 sebab penentangan Tok Janggut. Yang pertama, menentang kekerasan pentadbiran Encik Abdul Latif iaitu Ketua Jajahan Pasir Putih. Yang kedua, menentang peraturan cukai yang mewajibkan petani membayar cukai tanah. Dan yang ketiga, semangat jihad menentang British. Pada 29 April 1915, beliau mengadakan mesyuarat di kampung Tok Akib bagi memboikot pengenalan cukai. Beliau ingin menyerang Pasir Putih dan mendapat sokongan daripada Haji Said, Penghulu Adam dan Cik Ishak Merbol. British menyerang Tok Janggut yang berkubu di kampung dalam Pupuh Saring. Tok Janggut terkorban dalam pertempuran. Mat Saleh. Mat Saleh dilahirkan di Inariam, Sabah. Beliau berketurunan Bajau dan Sulu. Beliau mempunyai 4 sebab penentangan. Yang pertama, menentang tindakan SBUB yang mengambil alih hak memungut cukai. Yang kedua, pembesar tempatan kehilangan kuasa. Yang ketiga, Mat Saleh cuba mengadakan rundingan dengan SBUB namun gagal. Yang keempat, Gubernur Beaufort menganggap Mat Saleh mengancam kepentingan SBUB. Pada Julai 1897, beliau menyerang pusat pentadbiran British di Pulau Gaya, membina kubu di Ranau. November 1897, beliau menyerang Ambung. 1898, Kowi mengadakan rundingan dengan beliau di Menggatal. Beliau dibenarkan mentadbir daerah Tambunan. SBUB tidak menepati janji dan mengambil alih pentadbiran Tambunan secara besar-besaran. Pada tahun 1900, beliau gugur dalam pertempuran. Mat Sato. Beliau merupakan pemimpin Kadazan Dusun di Tambunan dan merupakan orang kanan dan ketua Lieutenant Mat Saleh.
Beliau bertanggungjawab melindungi kubu Mat Saleh di Tim Barat. Beliau juga dikenali sebagai Mat Jatuh. Dapat dua sebab penentangan Mat Satur. Yang pertama, untuk meneruskan perjuangan selepas kematian Mat Saleh pada tahun 1900, dan yang kedua, untuk memperjuangkan kedaulatan tanah air. Mat Satur mendirikan kubu di Kampung Kapayan Lama, Tambunan yang berhampiran kubu Mat Saleh di Tibabar. Kubu ini dibina untuk melambatkan serangan British. Pada April tahun 1900, British berusaha menamatkan kebangkitan Mat Satur dan Mat Saleh. Mat Satur dan pengikutnya berundur ke Sungai Sunsurun. Pada April tahun 1990, Mat Satur berjaya menawan Kudat. Penentangan Datuk Maharaja Lela di Perak. Datuk Maharaja Lela ni adalah keturunan Daeng Suluk, anak Raja Bugis yang berasal dari daerah Luwuk, Sulawesi. Datuk Maharaja Lela ni ialah orang besar berlapan Perak. Sebabnya Datuk Maharaja Lela ni menentang British adalah kerana Residen British mengambil alih kuasa Sultan di Perak dan pembesar hilang hak mengutik cukai dan Residen mencabuli adat resam orang Melayu. Pada mulanya, R.C. Woods iaitu peguam dari Pulau Pinang diupah oleh Sultan Abdullah dan pembesar Perak untuk memansuhkan Perjanjian Pangku pada 16 Oktober 1874. Tetapi usahanya gagal. Pada 2 November 1875, J.W.W. Birch diiringi oleh Lieutenant Abbott, Mat Arshad jurubahasanya, dan sepasukan tentera tiba di Pasir Salak untuk menampai pengisytiharan mengambil hak memungut cukai oleh British. Jadi Datuk Maharaja Lela dan pengikutnya sakit hati dan mengambil kesempatan tersebut untuk membunuh J.W.W. Birch. Jadi pada 2 November 1875 tu J.W.W. Birch meninggal dunia. Pada tahun 1877, British mengenakan hukuman gantung sampai mati terhadap Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagor, Panda Indut dan Si Putung. Manakala Sultan Abdullah, Raja Ismail dan Ngah Ibrahim dibuang negeri. Gerakan Kebangkitan Tani. Gerakan ini diketuai oleh Haji Abdul Rahman Limbong. Beliau dilahirkan pada tahun 1868 dan meninggal dunia di Makkah pada tahun 1929. Gerakan ini diwujudkan kerana dua sebab. Yang pertama, gerakan ini menentang pengenalan pentadbiran barat di Terengganu. Yang kedua, gerakan ini menolak undang-undang tanah yang bertentangan dengan hukum syarak. Haji Abdul Rahman Limbong memohon lesen wakil untuk mewakili kepada tertuduh. Beliau tidak bertindak sebagai peguam bagi mewakili penduduk Ulu Telemong menentang pihak kerajaan yang diwakili oleh Ranger Hutan. Kegagalan pihak peguam cara iaitu pendakwa dan hakim menjelaskan pertanyaan Haji Abdul Rahman Limbong menyebabkan perbicaraan ditangguhkan dan berakhir tanpa keputusan. Perbicaraan ditamatkan dengan keputusan berpihak kepada Haji Abdul Rahman Limbong. Kebangkitan Tani 1928. British menangkap beliau di atas tuduhan menghasut. Akhirnya beliau ditangkap dan dibuang negeri ke Mekah.